dalam poket baju dia ada skim pelaburan tidak patuh syariah. Tuan-tuan nak ikut dia jadi imam tak sembahyang? Ada tak kadang-kadang minta orang sebut kan, tu imam masa rokok, masa sujud rokok jatuh, nak ikut jadi imam tak? Isu dia sama macam tu lah. Kalau ikut di sini ni ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kena lantik imam lain. Okey, tetapi ikut yang pertama tadi tak mengapa kan, sebab mudarat besar kalau kita tukar hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid Abdullah Fahim, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Kalau tak lewat boleh ucap lagi kot noh. Sama air raya, ma'izah batin. Orang Melayu kita dia beraya sebulan. Hak betul dia raya puasa sehari je. Raya haji 4 hari. Biasa nak tanya, sebulan 30 hari ke 29? Sebulan 30, 29 pun sebulan juga. Dalil dia ambil di mana? Nabi beritahu kepada para sahabat berkaitan cara nak kira anak bulan. Nabi kata asyahru hakaza, bulan macam ni. Nabi buat 3 kali. Bulan macam ni, bulan macam ni. Mana berapa hari? Ulang balik. Bulan macam ni, bulan macam ni, bulan macam ni. Ni 5, ni 5, 3 kali. Mana berapa hari? 30. Yang kedua Nabi sebut bulan macam ni, bulan macam ni. Yang ketiga bulan macam ni. Nabi bawa keluar satu. Mana berapa hari? 29. Sekiranya anak kita ke duduk luar negara, puasa baru 28 hari, turun kapal terbang, Malaysia raya dah, dia wajib raya walaupun puasa baru 28, tapi dia kena qada sehari. Orang yang balik malam raya di negara kapal terbang bertolak sampai Malaysia, orang Malaysia puasa last hari 30. Kalau dia puasa juga 31, dia tak boleh puasa sebab apa? Puasa dia cukup dah 30. Dia tak boleh raya sebab orang Malaysia tak raya lagi. Pendapat yang kedua, raya juga tapi raya sengap-sengap. Nak sebut ilmu ni dia tak bercanggah, cuma kita kadang-kadang tak apa nak boleh faham. Tuan-tuan terkejut tak raya hari Senin? Saya tak terkejut langsung. Saya abang kat surau, kat tempat saya duduk lah, hampa jaga-jaga raya mungkin hari Senin. Bukan buat pengumuman, tapi hampa jaga-jaga. Dan sepatutnya kita tak boleh raya
hari Isnin ikut falak. Kita hanya boleh raya hari Selasa. Tapi berlaku perbincangan, maka raya hari Isnin. Mai saya nak cerita kat tuan-tuan kenapa bertelingkah. Sebab orang tak ramai, senang. Baru nak duduk raya lagi kan, rumah terbuka tak habis lagi. Saya pun malam-malam dah tidur tak cukup. Sebab malam ni kira malam kemuncak lah. Malam ni, hari ni, orang kata apa, tarikh akhir untuk semak, markah periksa semua-semua. Malam ni dia akan tutup tengah malam. Jadi malam ni lepas mengajar saya balik terus. Saya bimbang saya tak cukup masa. Pukul 12 tengah malam dia tutup sistem. Baik. Nak beritahu, anak bulan tak boleh dicerak melainkan 29 hari bulan. 30 tak boleh. Dicerak tu pula 29 hari bulan di negara masing-masing. Arab Saudi dengan Malaysia kita 29 lepa tak sama dengan kita. Arab Saudi tahun ni puasa 30 sama dengan Mesir. 29 lepa bukan 29 kita. Anak bulan lepa bukan anak bulan kita. Macam mana tu? Baik dengar elok. Sebelum tu saya nak bagi tahu para ulama fiqh dan ulama falak, mereka ada buat, pernah dengar tak webinar ataupun kita panggil kolokium, perbincangan fiqh dengan falak ni kena bincang. Bincang satu dunia bincang buat di Turki, Ankara, Turki. Cerita lama dah. Keputusan yang dibuat adalah anak bulan hanya ada kalau cukup umur 8 jam. 8 jam tu ambil di mana? Matahari, bulan, bumi satu garisan secara mendatar, bukan menegak. Istimak tu, dan matahari tenggelam, tolak maghrib, tolak istimak, dapat jam. Syarat dia 8 jam untuk menjadikan anak bulan ada. Untuk menjadikan anak bulan ada dan boleh nampak, umur anak bulan kena tambah lagi 5 jam. 8 capak 5 berapa jam? 13 jam baru boleh nampak anak bulan. Syarat yang ketiga, bulan dengan matahari, darjah bulan jangan rendah daripada 3 darjah. Pernah dengar tak 3 darjah? Kotak geometri tengok tak? Ada pembaris para bulan tu. Cuba tengok 3 darjah kan tinggi mana pun. Okey, tapi walaupun tak tinggi terang mana, kalau tak cukup, anak bulan tak boleh nampak. Baik, saya nak simpul sikit. Matahari, bulan, bumi satu garisan hari Jumaat, kita puasa hari Ahad. Puasa Ahad kan? Tengok dah bulan hari Jumaat, istimak berlaku 2.24 petang. Okey. Matahari tenggelam 7.29. Menyebabkan matahari tenggelam, umur anak bulan baru 5 jam 5 minit. Jawapan dia, anak bulan tidak kelihatan. Bahkan anak bulan tak ada. Pi tengok dengan tak pi tengok, jawapan dia sama. Kita raya hari Ahad, kita puasa hari Ahad. Sebab anak bulan masa matahari tenggelam umur 5 jam 5 minit. Untuk ada 8 jam, boleh nampak mau 8 jam, mau 13 jam. Jadi pi tengok dengan tak pi tengok, jawapan dia tak nampak. Sebab apa tak nampak? Anak bulan tak ada. Kenapa tak ada? Sebab umur istimak tak cukup 8 jam. Nak bagi nampak ekstra lagi 5 jam. Hari Jumaat tu matahari tenggelam 7.29.
bulan tenggelam 7, matahari tenggelam 7:29, bulan tenggelam 8 minit kemudian. 7:37 bulan tenggelam. Pi tengok dengan tak pi tengok, kita puasa hari Ahad. Anak bulan tak ada. Baik, masa berlalu kita puasa, akhirnya nak kena tengok anak bulan hari Ahad. Ahad tu 29 hari bulan. Matahari berada di bawah tapak kaki kita. Faham tak ni? Bukan dah direct betul dah. Matahari duduk di bawah 4:28 pagi. Subuh tak masuk lagi, duduk qiyamul lail lagi. 4:28 matahari, bulan bumi bawah tapak kaki kita. Matahari dia laju, bulan laju juga tapi slow sikit. Faham tak? Slow sikit. Didapati matahari tenggelam 7:27 tolak dengan 4:28, selisih 14 jam 59 minit. Lebih tak? Syarat anak bulan nak nampak 13 jam. Ni umur dia berapa? 14 jam 59 minit. Kita kira cincai 15 jam. Anak bulan ada dan boleh kita teropong, boleh nampak. Tapi satu syarat tak cukup. Bulan dia agak rendah, tak cukup 3 darjah. Ikut ilmu falak, hampa tengok anak bulan tu ada tapi tak boleh nampak sebab bulan dia rendah. Baik, bila ilmu falak kata tak ada, majlis raja-raja hantar ada wakil pergi tengok anak bulan. Bukan seorang pergi tengok, ramai 29 tempat pergi tercerap. Dalam kepala mereka apa dah? Anak bulan tak boleh nampak. Tapi Allah Ta'ala nak bagi ilmu kat kita. Anak bulan kelihatan di Labuan dengan Langkawi. Nampak. Bila nampak, awak turun kamera, teropong awak turun, tengok dengan mata, nampak juga. Maka laporan dibuat, dia punya sudut buat, hantar kepada mufti setiap negeri. Dan diberitahu kepada majlis raja-raja, ikut ilmu falak, anak bulan tak boleh nampak sebab bulan agak rendah. Tapi hak lepa teropong, lepa kata lepa nampak anak bulan Ahad malam Isnin. Maka pilihan yang dibuat oleh majlis raja-raja ialah raya hari Senayan. Hari Senayan. Terkejut tak? Dengan santan tak beli lagi, ayam cadang nak beli besok, malam tu baru duk basuh kereta, macam-macam noh di Labuan sembahyang tarawih 6 rakaat dah, dapat sunat mutlak. Tu semua benda ilmu kita kena mengaji. Jiran depan rumah saya tanya, kamu tak terkejut dah? Tak, sebab Ustaz Abang kat Surau dah pesan kemungkinan raya hari Senin, kami dah bersedia. Baik, nak bagi tahu ilmu falak, dia kata tak boleh nampak sebab syarat nak nampak anak bulan umur 13 jam. Okey, 13 jam, jangan 8 jam, 13 jam dan ke atas. Bulan tenggelam, matahari tenggelam, selisih 25 minit. Maka peluang untuk tengok lama tak? 25 minit tengok nampak. Bila nampak, 2 orang kata nampak, maka jawapan dia kita boleh. Ada setengah pendapat kata seorang saja nak raya jadi 2. Ini ada pendapat para ulama lah. Baik, bab tengok anak bulan ni kita tak boleh ikut Arab Saudi. Arab Saudi dia tak boleh ikut kita, tapi kita boleh ikut Arab Saudi.
Sebab Arab Saudi dia lambat pada kita. Baik, saya nak cerita sikit, makin susah saat kita masuk kitab. Saya nak tanya, tuan-tuan boleh tak pergi Kuala Lumpur balik hari? Tahu tak balik hari apa dah? Saya pernah tolak daripada rumah 2 pagi. Ni hari Jumaat ni, insya-Allah nak pergi Shah Alam. Daripada rumah 2 pagi, solat subuh di Tapah. Naik malam taklah laju ingat. Solat subuh di Tapah, duduk kat mesin urut badan sat. Dan tanpa mandi apa-apa, terus perjalanan sampai ke Bangi. Ambil anak sulung saya, bawa dia pergi Putrajaya. Kebetulan selisih dengan Profesor Ko Kee Kim. Ko Kee Kim ni dia Cina menikah dengan India, meninggal dah. Siap buat cabutan surat beranak. Surat beranak sebab anak saya hak sulung dia lahir di Mesir. Isteri saya buat kesilapan, dia laminate surat beranak. Surat beranak jangan laminate. Bila laminate surat beranak di Malaysia, beranak di Malaysia tak apa. Kalau laminate surat beranak Mesir, kita laminate lahir di Mesir, surat beranak nak buat cabutan kena pergi Putrajaya. Laminate berapa ringgit? Mungkin RM2 kot. Pergi Putrajaya, siap dapat surat beranak, hantar ke Bangi, singgah kat kedai, makan sat. Dan saya bertolak balik sembahyang asar jamak takhir di Tapah. Dan sampai di rumah. Sampai di rumah tu kira hampir nak malam lah. Kira okey, pergi balik hari. Orang dulu boleh tak pergi balik hari? Tak boleh. Maka seorang laki-laki nama Quraib, dia ni utusan orang berdagang. Dia bertolak pergi daripada Madinah pergi ke Syam, lalu dia pergi Suria. Dia sampai di sana, dia bagi tahu, dia kata dia nampak anak bulan. Pegabana pun kata nampak anak bulan. Depa pun puasa. Puasa masa musafir. Duk kira hari. Nak balik raya kat Madinah. Nak kena balik hari yang sama hari raya ke kena balik awal? Balik awal. Dia sampai sana malam puasa. Dia balik mai daripada Suria Syam sampai Madinah. Sampai tu tahu hari raya dah di Suria. Maka dia kata dekat Ibnu Abbas, kami di Suria raya dah. Hampa di sini duk puasa lagi. Lagu mana? Faham tak? Ibnu Abbas tanya, kalau tanya mu lah, mu nampak anak bulan di Suria hari apa? Dia kata Khamis malam Jumaat. Ibnu Abbas kata kami nampak Jumaat malam Sabtu. Kamu puasa dah cukup, kami tak boleh raya lagi. Kamu, kami. Faham tak? Jadi jawapan dia raya masing-masing lah. Bagi negara yang dia nak raya, dia boleh tengok. Kadang-kadang tengok anak bulan, kadang-kadang pakai hisab falaki. Negara kita dia pakai dua. Tak dua. Ru'yah tengok, hisab falaki pun buat juga. Tu yang duk pergi tengok takwim semayang tu hisab falaki lah tu. Dia abang gerhana tu hisab falaki lah tu. Nak abang gerhana bulan antara itu hisab falaki. Duk berlaku tak abang? Berlaku kan. Perasan tak uris kita duk berjalan bergerak kan. Cahaya mula-mula nampak cerah. Bila maghrib uris handphone kita jadi gelap. Mod dia bertukar mod malam. Dia tahu mana kata dah maghrib uris kita tu. Tu hal apa buat tu lah. Jadi jawapan dia ilmu. Menyebabkan negara kita dulu pernah ada tragedi tidak bagus. Satu negara, satu agung, banyak sultan, banyak mufti, raya tak sama. Ingat tak? Ingat tak negara apa negeri selepas pada Kedah? Katanya di situ dia banyak timah.
tahu tak negeri tu raya awal sehari. Faham tak? Kita raya lewat sehari. Dan di Kedah juga pernah berlaku. Saya tak cerita nama tempat. Satu Malaysia raya dah, tapi ada tok guru tak raya. Saya tak bang nama tok guru tu, tok guru saya lah, dia tak raya. Dan saya ikut tok guru tu sama-sama tak raya, tapi tak beritahu ni saya abang ni, saya tak bang nama orang lah. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Tok guru ni kadang-kadang pegangan dia keras atau keras. Dia keras apa? Tidak ada siapa pun umum nampak anak bulan. Nak raya macam mana? Anak bulan tak abang kata nampak, mana boleh raya? Faham tak? Malaysia kita dia pakai juga imkanur ru'yah, mungkin nampak anak bulan. Jadi tok guru, orang pi tengok anak bulan, tok guru pun ada orang pi tengok. Tengok tak nampak. Maka akhirnya cerita ni panjang sampai tok guru ditegur oleh majlis ni lah, majlis orang geng pi tengok anak bulan lah. Tak boleh pi tengok anak bulan. Tok guru kata apa? Anak bulan hampa punya. Dia kena ayat tu pakai balik. Nak pi tegur tok guru, bukan calang-calang orang. Tok guru dia mengaji banyak. Jadi tak baguslah kita beza pendapat. Biar kita puasa sama, raya juga sama. Tapi ingat, orang yang bersuhur di Sabah, dia buka puasa di Kedah, ikut waktu Sabah ke itu waktu Kedah? Mak saya batal puasa sehari, qadha dah. Awak mak jadi macam tu? Mak buka puasa pakai idul ikim. Dia ikim azan, terus dia buka puasa, silap, batal puasa. Nah, okey, baik, kita nak bincang tajuk malam ni. Ajak banyak-banyak pun ramai lagi duk pakat duk raya kan. Saya raya 2 hari je. Baik, cuba tengok muka surat 577. Orang perempuan menjadi hakim. Baik, saya nak tanya orang perempuan kat belakang sikit. Jawab pun saya tak dengar kan. Orang perempuan kalau dia minta sesuatu daripada suami dia, tiba-tiba suami tak bagi. Banyak dah isteri minta, suami duk bagi, tiba-tiba suami tak bagi. Dia buat apa? Dia merajuk. Orang perempuan merajuk. Ken tirai minta nak tukang. Faham tak? Suami kata duk elok lagi. Merajuk. Merajuk. Kalau orang perempuan juga setuju, perempuan suka merajuk. Baik, macam mana kalau perempuan jadi hakim? Agak-agak macam mana? Agak-agak macam mana? Nah, saya tengok depan mata saya. Seorang budak-budak dia melintasi kereta api. Kereta api lalu dia lintas. Dia rasa dan, memang dan pun, tapi kaki dia tersangkut dekat landasan. Tarik kaki tak keluar. Kereta api tindih kaki dia. Kaki dia akhirnya tercabut kaki. Dia berlari-lari kaki duk gitu. Orang tak betul. Orang lihat kan. Orang perempuan kat kereta api saya tengok dia menangis. Saya nampak dia menangis. Perempuan sedih, dia tak tahan. Baik, orang perempuan kadang-kadang ada masalah, dia teriak. Baik, saya nak tanya. Beberapa perkara tu menyebabkan orang perempuan sesuai tak jadi hakim? Baik, tak saya jawab lagi. Kenal dah almarhum Datuk Harundin? Kenal tak? Saya pernah naik kereta sekali dengan dia. Saya masa tu saya pakai Toyota Wish warna putih PHR 3355. Dr. Harundin dia memang masa dia memang tepat, jangan duk lambat dia marah. Sajalah sembang tajuk ni saya tanya dia, Datuk, adakah hadis atau Quran yang para ulama bincang
orang perempuan tak boleh jadi hakim. Dia kata ada hadis, tapi kita nak hujah jadi satu pendapat tak boleh. Ada dua pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Secara peribadi saya nak jawab, hakim mahkamah syariah dia kena baca ayat Quran tak? Dia kena baca ayat Quran tak nak jatuh hukum? Kena baca. Macam mana dia nak baca ayat Quran kalau dia datang haid? Nampak tak? Satu. Yang kedua, hakim kalau perempuan dia nak keluar rumah, dia kena minta izin suami. Kalau suami tak bagi, dia tak boleh keluar. Sebab isteri kena ikut cakap suami. Dua dah. Yang ketiga, bila bicara-bicara, tiba-tiba perempuan mai haid, dia nak terus bicara ke kena pergi masuk balai ayak dulu? Tengah-tengah duk bicara, tiba-tiba turun darah nak bersalin, nak tunggu pantang, lambat tak? Banyak benda dia tanya. Jawapan dia, orang perempuan tak sesuai jadi hakim kerana beberapa masalah. Kan dia nak pergi tengok tempat kejadian, kena ada teman. Susah tak? Susah. Cuba tengok Imam Maliki, lebih tepat kita panggil Imam Malik. Dan Melayu kita biasa duk panggil macam tu, Imam Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i, dan Hambali. Berapa pendapat tu? 3. Yang tak disebut siapa dia? Abu Hanifah. Abu Hanifah sekali lagi kita jumpa. Saja nak beritahu kat tuan-tuan, mazhab Hanafi dengan mazhab 3 mazhab lagi selalu tak sependapat. Bukti paling senang masa duk belajar luar negara dulu. Ni cerita kami mengaji dululah. Kalau mengaji usul fiqh Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, kami tak campur dengan orang Hanafi. 3 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengaji dalam Dewan Besar. Dewan Besar. Hanafi mengaji dalam bilik kecil. Sebab bilik kecil itu untuk satu mazhab, bilik besar untuk 3 mazhab. Sebab lebih mudah mengajar, jangan campur dengan orang Hanafi. Sebab Hanafi banyak berbeza pendapat dengan 3 mazhab lagi. Contoh paling senang lah, akikah dengan korban tak boleh bercampur. Hanafi kita bercampur tak? Boleh tak buat bercampur? Akikah dengan korban boleh. Buat macam mana? Lembu seekor, 4 tumpuk korban, 3 tumpuk akikah, boleh. Hanafi tak boleh. 1 ekor binatang sekali sembelih, 1 niat saja, tak boleh 2. Nampak tak? Beza tak beza? Itu contoh dia, contoh dia. Baik, lagi dia kata tidak harus orang perempuan dilantik menjadi hakim. Tapi jaga-jaga, ketua pejabat tak apa, bos dekat pejabat tak apa, faham, kerani pejabat tak apa, pengarah JPJ tak apa, faham tak, pengarah JKR tak apa. Hak kita bincang ni hakim mahkamah. Tengok juga hakim ada mahkamah macam-macam jenis tak? Ada bab-bab jenayah, ada bab-bab jenis perniagaan bagai-bagai, ada hak jenis hakim harta, ada yang jenis hakim sivil. Kerana mereka itu tidak sah menjadi saksi. Saksi itu apa dia? Hudud dengan kisah, orang perempuan tak boleh jadi saksi, dia kena laki-laki. Di mana hakim itu mestilah disyaratkan orang yang sah dijadikan saksi. Kalau perempuan nak jadi saksi di mahkamah tak boleh, maka nak jadi hakim juga tak boleh. Ni bukan kita nak anak tiri perempuan, tak.
sebab tanggungjawab tu ambil kat lelaki-lelaki. Baik, cuba dengar pula Abu Hanifah kata apa. Imam Abu Hanifah dipanggil imam sebab apa? Imam maksudnya ikutan. Bila sebut ikutan, imam mazhab ni walaupun dah meninggal, orang ramai masih ikut lagi. Faham tak? Mazhab kecil-kecil dah lupus dah. 4 mazhab sampai Allah ni duk ada lagi tak? Duk ada lagi tak? Duk bertahan. Setengah mazhab dah lupus dah. Okey. Kita ikut mazhab, ada setengah orang dia tak pakai mazhab. Faham tak? Yang mana bagus ikut ulama mazhab yang dah meninggal. Faham tak? Yang dah meninggal ni pendapat dia tak berubah. Dah meninggal dah. Tapi ulama-ulama yang hidup lagi lama-lama berubah tak? Berubah tak? Sat A, sat B. Dia kata apa? Orang perempuan itu, baca bagi habis. Tadi tak boleh kan? Tadi kata apa tadi? Tak boleh jadi hakim. Umum tak boleh. Abu Hanifah kata boleh. Nampak tak beza pendapat? Beza pendapat. Baik, saya nak buat misal sikit. Kenal tak Ustaz Abdul Somad? Pelajar cerdik tu, satu universiti dengan saya. Cuma dia belajar di Tonto, saya syariah, dia usuluddin. Tak orang panggil apa, selisih gitulah kan. Dia orang Indon, saya orang Malaysia. Dia cerita masa ngaji kat Maghribi, lepas Mesir pergi Maghribi buat master sana, dia kata dia pernah gagal satu mata pelajaran. Tahu pelajaran apa? Pelajaran fiqh dia gagal. Punca gagal soalan periksa, hukum sentuh perempuan batal ayat semayang ke tak? Dia bagi hujah dia ayat semayang batal. Profesor mengajar dia mazhab Hanafi, sentuh perempuan tak batal ayat semayang. Dia gagal, fail. Bila fail nak kena buat apa? Kena ulang paper. Ulanglah paper. Ulang paper nak jadi cerita. Pensyarah subjek tu bertukar, tukar orang lain. Macam belajar dekat universiti, kita boleh pilih guru apa yang kita nak. Macam saya lah. Macam saya, orang boleh pilih. Contohnya Faraid di Indonesia ada 2 orang mengajar. Saya dengan Dr. Khubaib, orang Arab Yaman. Lalu ni tambah lagi Ustaz Bukhari, mengajar orang Malaysia juga. Boleh pilih nak hak mana. Biasanya lepas tengok apa, hak mudah lulus ambil itu kan. Hak payah lulus itu, apa tak payah dia ni. Kawanku 3 kali dengan dia baru lulus. Ada seorang profesor meninggal dah. Dia mengajar anak dia 9 kali periksa baru lulus. Teruk tak? Sampai tua baru lulus. Cuba bayangkan. Bila tak lulus kali pertama, dia daftar pula subjek yang sama, profesor kena profesor mazhab Syafi'i. Kali kedua periksa dia lulus. Kali pertama tak lulus sebab profesor tak suka kat dia. Tapi yang dia pelik, aku tengok depan mata aku, ikut dia kata, pensyarah Hanafi dengan Syafi'i berjumpa bersalaman. Tak bergaduh pun. Mereka lawan sama pensyarah tak bergaduh. Tapi yang tak lulus periksa aku. Faham tak tu? Itu nak abang kata ilmu dia macam tu lah. Hanafi kata boleh lantik jadi hakim, tapi baca bagi habis. Contoh macam ni lah. Hang nak kereta aku ambil tapi baca bagi habis. Kena bayar tak kena bayar? Faham tak faham? Hak tadi 3 mazhab, perempuan tak boleh lantik jadi hakim mutlak. Hanafi pula boleh lantik jadi hakim. Baca sikit lagi. Untuk memutuskan sesuatu kes selain daripada kes yang boleh dijatuhkan hukuman hudud dan qisas. Hakim hudud dengan qisas tak boleh juga. Boleh apa dia?
Contohnya bab penyusuan, orang perempuan boleh jadi hakim. Tak bab penyusuan, nak bicara, nak putuskan bahawa menyusu kenyang berapa kali, kan? Saksi-saksi yang jadi orang perempuan ni, elok orang perempuan. Contoh, perempuan tu kata, saya suami cerai saya, iddah habis dah. Iddah habis dah. Maka hakim dia kena cek perempuan tu, betul ke haid habis dah? Betul ke iddah habis dah? Nak kena cek tengok. Nak kena pasti. Kerana kesaksian perempuan dalam kes hudud dan qisas itu tak boleh diterima. Nampak tak? Hak atas tadi tak boleh jadi hakim. Hak bawah boleh, tapi hudud dengan qisas tak boleh juga. Orang perempuan dia mudah kesian ke orang. Kan, ayah kalau dia tak bagi beli aiskrim sampai kesut dia tak bagi, betul tak? Mak lama-lama dia bagi tak? Dia bagi tak? Ni contoh isteri saya lah senang. Anak-anak saya kan berani bawa makanan ringan masuk dalam rumah. Jumpa dalam rumah, saya tanya siapa beli. Saya tibai anak saya kalau beli makanan ringan, saya tibai. Satu hari saya nampak anak saya duduk bawah pokok belakang tembok, duduk makan makanan ringan. Saya nampak, Masat, oh, belakang ayah makan no. Ya abang onu bagi, orang ni bagi apa semua. Orang perempuan dia cepat kesian. Cepat kesian. Laki-laki dia agak keras dan agak sabar, betul tak? Anak teriak malam-malam, mak bini dia teriak, dia bangkit bancuh ke tak nak. Orang perempuan kalau anak teriak dapat susu, bangkit bancuh kan. Suami sabar. Sabar. Bepi kat dia sayang sengam. Macam tu. Oleh itu, kedudukan perempuan sebagai hakim dalam penghakiman dan pengadilan untuk memutuskan kes hudud dan kisah itu tidak boleh diterima juga. Nampak tak? Hanafi hanya benarkan kes-kes lain. Tak, kes-kes lain macam kes cerai boleh, kes penyusuan boleh, kes iddah boleh, kes nafkah boleh, hudud dengan qisas tak boleh. Tak boleh. Dalam masalah ini, dalam kitab Al-Hidayah, Hidayah ni kitab mazhab Hanafi. Pernah dengar tak Datuk Badruddin? Cuba tuan-tuan tanya Datuk, dia cerita panjang lagi. Datuk Badruddin masa belajar di India mengaji kitab Al-Hidayah ni lah. Hingga akhirnya ditegur oleh guru dia. Malaysia ni mazhab apa? Syafi'i. Kenapa mengaji kitab Al-Hidayah? Hidayah ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni betul, tapi orang Malaysia mazhab Syafi'i tak apa nak sesuai. Faham tak? Tak apa nak sesuai. Jadi maka akhirnya dia utus surat hantar kepada anak murid dia, hampa balik mai. Balik mengajak pelajar Malaysia mazhab Syafi'i, mengajak kitab mazhab Syafi'i. Mazhab luar tu kita tak kata salah, tapi kurang sesuai. Biasa nak buat misal sikit lah. Kalau sembahyang masjid ni tak baca basmalah, pejabat agama panggil tak? Siapa berani sini? Berani tak siapa-siapa sini? Allahu Akbar, baca basmalah pelan. Berani tak? Berani tak? Pejabat agama panggil. Bila jadi Wahabi? Mampu jenuh. Sebab apa? Mazhab Syafi'i basmalah kena baca sama kuat dengan Fatihah. Sebab itu mazhab Syafi'i kita. Faham tak? Mazhab lain tak kata salah, tetapi tak berapa nak sesuai. Saya ingat lagi tilawah Quran antara bangsa. Kami lawan tuduh atau lawan tuduh. Isteri saya dengan saya, kita lawan teka siapa menang. Dua-dua kami baca Quran tak apa nak sedap, tapi lawan teka tak lawan teka. Tuan-tuan pernah lawan teka tak siapa nak menang? Pernah tak? Pernah lawan teka tak? Penyimpan bersama raja-raja nak meraya pakai baju apa? Kan? Baju hak umum semua berubah warna kan? Kalau tak ubah color orang mengata tak? Kalau hak baru ni kalau pink, kalau ungu. Hak berubah. Saya nak cerita lah.
nak cerita. Dia tak sama. Bila tak sama, kita nak bagi sama, tak boleh. Memang tak boleh. Jadi bila pendapat dia tak sama, A dengan B, imam baca pelan, kita baca pelan juga, kacau. Teka. Teka. Siapa menang? Isteri saya kata, hak maghribi itu galah. Maghribi itu galah. Saya kata, hak maghribi itu menang. Tak percaya tengok. Isteri saya kuliah lurah Iskandaria. Dia kata, mana boleh menang baca Quran pun baris tak betul. Faham tak ni? Baca Quran baris tak betul, mana boleh menang? Saya kata, hak kamu kata kalah tu lah menang. Tunggu. Sebab apa tunggu? Sebab apa menang? Sebab, saya kata kat dia, sebab hak jadi hakim tu bukan kita. Hak jadi hakim ni datang daripada merata tempat penduduk negara kita ni. Luar negara apa ada antara bangsa. Rupanya orang Maghribi, dia baca Quran tak macam kita baca. Kita alaihim, lepa alaihum. Faham tak ni? Kita duk baca yu'minu, lepa yu'minu, dia jadi wow. Menang. Bila umum, menang sungguh nombor satu. Bukan makna kita reti dah. Sebab belajar sikit-sikit qiraat. Isteri saya pernah mengadu. Dia kata, Ustaz, saya sebut nama atau apa, Ustaz Adib Hasan Sya'ari, orang tahfiz Quran. Dia tu Ustaz Adib jadi imam maghrib, baca Quran pun baris tak betul. Isteri saya mengadu. Saya kata dia baca tak benar, tak betul. Dia baca alaihum. Alaihum tu betul lah, ikut qiraat dia. Cuma tak apa nak sesuai baca di kalangan orang awam kita ni. Betul, tapi tak apa nak sesuai. Itu sahaja. Jadi bila sebut pendapat ni juga dalam kitab Fathul Qadir dan Al-Inayah menyebutkan orang perempuan harus dilantik menjadi hakim. Tapi kena baca bagi berhabis nah. Dalam penghakiman dan pengadilan untuk memutuskan semua kes yang dibawa ke mahkamah. Nampak tak? Siapa kata tu? Mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Kecuali kes hudud dan qisas. Tak boleh juga dua kes tu, tak boleh. Orang perempuan dia mudah kesian. Kerana kesaksian orang perempuan dalam kes hudud dan qisas itu tidak boleh diterima disebabkan jawatan kehakiman dan pengadilan itu mempunyai kaitan dengan kesaksian. Nak jadi hakim kena layak jadi saksi. Jadi saksi tak layak, hakim juga tak layak, tak boleh juga. Hai, hak saya baca itu boleh mazhab Hanafi, boleh tu umum, ada kecuali tak boleh. Boleh tu umum, ada kecuali tak boleh. Bab-bab baca kitab tak habis ni, saya ada pengalaman. Dulu saya mengajar di Pulau Pinang, ni pun Pulau Pinang, di Sungai Bakap dulu. Kemudian tukar PC Pampat ni cerita pengalaman. Mengajar. Bila habis kelas, saya masuk bilik. Masa tu saya jadi ketua bahagian syariah di satu institut swasta lah. Tiba-tiba ada seorang anak murid, dia mai jumpa saya. Bab cerita baca tak habis ni. Dia masuk bilik saya pun tanya dia, ada apa? Ayah dia tok guru besar tau, satu Malaysia kenal. Ada apa? Dia kata, hari ni ustaz baca kitab baris salah ustaz. Saya tanya dia, ada berapa tempat baris saya baca salah? Ada satu. Saya mengajar sejam setengah, ada satu tempat salah. Orang lain mengajar salah baris tak? Salah banyak. Awak kamu tegur hak salah satu, awak tak pergi tegur hak salah banyak. Dia kata jenah tegur hak salah banyak, tegur hak salah. Saya tanya, kena tegur hak salah banyak bukan hak salah satu. Baik, saya tanya dia, kamu kenal saya tak? Tahu nama lah. Kamu tahu tak, ayah kamu tu tok guru saya. Saya mengaji dengan ayah kamu.
Kamu kena dengar. Saya mengaji, ayah kamu tu guru saya. Dan saya nak beritahu kepada kamu, kamu baca kitab habis tak? Atas bawah. Dia tengok muka saya. Saya baca ghurratun abdun. Dia baca ghurratu abdin. Bagi salah sikit tak? Saya baca ghurratun abdun. Dia baca ghurratu abdin. Bagi salah tentu sikit kan? Baik, saya nak tanya dia. Dengar dulu saya nak tanya. Ghurrah makna apa? Dia kata ghurrah makna tumpuk putih kat kepala kuda. Orang hak jenis menyebabkan budak-budak lahir dan mati, dia kena cari ghurrah. Ghurrah tumpuk putih kat kepala kuda. Ya. Saya tanya, ada kalau kitab kalau menyebab kematian janin kena beli kuda, kena bayar kuda? Tak. Habis tu ghurrah tu makna apa? Ghurrah tu makna hamba. Jadi ghurrah tu kuda, kuda tu hamba. Hamba terpilih macam kuda terpilih. Kalau macam tu, kuda dengan hamba benda yang sama. Kuda terpilih maksud hamba terpilih. Betul tak? Jadi ghurrah makna hamba, abdun makna hamba. Dua-dua makna sama lah. Kalau dua-dua makna sama, maknanya kicap dengan toyu. Jadi baris hak betul dia apa dia? Ghurratun abdun, bukan ghurratu abdin. Terima kasih kamu tegur saya. Maka dia tarik balik lah. Tarik balik. Sebab apa jadi macam tu? Sebab duk rasa baris tu begitu. Rupanya baris dia salah. Lepas tu menjadi anak murid yang sangat baik dengan saya. Lah ni duk bantu sekolah pondok mereka lah. Baik, hak jadi cerita. Bukan takat baik, lepas tu dia main lagi sekali, dia tak puas hati dengan saya. Anta tak puas hati dengan saya apa pula? Dulu baris saya salah, akhirnya kamu yang salah. Lah ni tak puas hati tak mana pula? Saya tak puas hati kat ustaz ni lagi teruk. Tak mana tak puas hati? Saya jawab sikit, sebab apa dapat makan banyak? Faham tak ni? Sebab apa dapat makan banyak? Saya kata, awak kamu jadi macam tu. Saya mengajar kamu pelajaran faraid. Faraid ni, dia bukan pelajaran mengarang, dia pelajaran mengira. Kamu kira betul, betul lah. Saya bukan mau ayat banyak-banyak. Cerita kira betul, betul. Cemerlang. Oh, jadi gitu. Tu duk lama dia jadi bab kualim pula dah. Dia beli kitab dekat Pustaka Darussalam, dapat harga mahal. Saya beli dapat harga murah. Dia beli RM150 satu buku tebal. Saya dapat 90 lah. Dia ambil buku saya, dia suruh saya beli lain. Lama-lama jadi baik. Punca dia mula tegak saja. Baik, sambung. Dia kata di mana orang perempuan itu harus menjadi saksi selain saksi dalam kes hudud dan qisas. Dua ni tetap tak boleh. Baik, dalam kitab Al-Bada'i' dia tulis sebut tu, okey, tuan-tuan boleh tengoklah 3 tu dengan 7 tu, 3 tu inilah. Biasanya orang buat 3 tu jilid dan muka surat. 3 tu jilid, 7 tu muka surat. Lelaki tidak menjadi syarat mutlak untuk dilantik menjadi hakim. Nampak tak ni? Kerana perempuan secara mutlak harus menjadi saksi, kecuali dalam kes hudud dan kisah diulang benda yang sama, di mana perempuan itu tidak diterima kesaksiannya dalam kes hudud dan kisah tersebut. Sambung lagi. Selanjutnya dalam masalah pelantikan Hakim Ibnul Jarir At-Tabari dalam Al-Mughni. Mughni. Kena jaga-jaga nah. Bila sebut Al-Mughni, Mughni ada 2. Faham tak? Sini disebut Mughni, maksudnya Mughni Muhtah. Tapi jaga-jaga nah. Ada tu lagi Mughni juga. Mughni itu karangan Ibnu Qudamah mazhab Hambali. Jaga-jaga. Nama kitab sama, nama panjang tak sama.
Mughni Al-Muhtaj. Okey, Mughni Muhtaj. Satu lagi kitab Al-Mughni. Ni nama kitab dia tak sama. Cuba tengok macam itulah. Dia kata apa? Nailil Autor juga sekian, kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Yang ni kitab politik mazhab Syafi'i kita, halaman 61. Dia kata apa? Bahawa orang perempuan itu harus dilantik menjadi hakim untuk menghakimi semua kes sebagaimana dilakukan oleh kaum lelaki-lelaki tanpa pengecualian. Faham tak ni? Sebab tu di sini sekarang ni negara kita, mahkamah syariah masih ikut lagi yang ni. Tapi macam mahkamah sivil, orang perempuan memang boleh menjadi hakim. Kita bincang ni mahkamah syariah saja. Dan Ibn Jarir Tabari menegaskan pula bahawa orang perempuan itu harus juga dilantik menjadi mufti. Jam tak? Jam tak kalau tuan-tuan nak pakai pendapat, pakai tak tapis, pakai jadi ya. Jam tak perempuan nanti jadi mufti? Bila orang tanya, apa dalil kata benda ni tak boleh buat? Baca ya Quran. Saya tak boleh baca Quran sebab saya ada haid lagi. Kerana orang perempuan tersebut boleh memberi fatwa dalam semua masalah hukum fiqh, di mana Sayyidatina Aisyah adalah salah seorang ahli fatwa. Nah, Aisyah tu orang pandai. Bukan menjadi mufti dak, tapi banyak orang duk tanya fatwa kat dia. Baik lagi sambung, orang fasik menjadi hakim boleh tak? Imam Hanafi berpendapat orang yang fasik harus dilantik menjadi hakim. Dia fasik atas diri dia sahaja. Diri dia jahat, tapi hukum dia buat keluar tu betul. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh faham nah? Faham tak faham? Dia tu jahat, tapi dia bagi tahu hukum betul. Yang mana keputusan hakim yang fasik itu adalah sah dan harus diterima, keputusan tidak bercanggah dengan hukum syarak. Walaupun dia tu tak apa nak bagus, tak apa nak baik kan, tetapi hukum dia bagi tahu tu betul. Iyalah, ya betul. Dan undang-undang yang berkuat kuasa sekalipun ada orang lain yang lebih layak buat macam mana orang lantik dia, dan patut untuk dilantik menjadi hakim. Sebab tu hakim walaupun peribadi dia kadang-kadang tak bagus, tapi kalau dia jatuh pesan kita kena patuh. Kadang-kadang ada tak? Saya tanya tuan-tuan ni, pernah tak seseorang tu orang pakat puji dia, tapi kita tahu orang tu tak baik? Pernah tak? Orang tak kenal puji dia, aku tahu dia tu bukan baik. Hakim juga begitu. Hakim tu kita duk tengok tak bagus, tapi hukum yang dia buat keluar bagus. Jawapannya kita kena patuh. Patuh. Imam Syafi'i berpendapat tidak harus orang fasik dilantik menjadi hakim. Ni mazhab Syafi'i. Lantik orang lain. Kerana orang yang fasik itu tidak sah menjadi saksi, yang mana hakim itu mestilah terdiri daripada mereka yang sah menjadi saksi. Contoh paling senang lah saja nak cerita ni. Seorang imam yang dilantik, kita tengok-tengok dalam dompet dia, dalam poket baju dia ada skim pelaburan tidak patuh syariah. Tuan-tuan nak ikut dia jadi imam tak sembahyang? Ada tak kadang-kadang minta orang sebut kan, tu imam masa rokok, masa sujud rokok jatuh, nak ikut jadi imam tak? Isu dia sama macam tu lah. Kalau ikut di sini ni, ikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kena lantik imam lain. Okey, tetapi ikut yang pertama tadi tak mengapa kan, sebab mudarat besar kalau kita tukar hakim, lebih besar. Wallahu a'lam. Dekat tu dululah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'd farruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.